Bab 17. Berilah peringatan kepada keluargamu. Seruan kepada Islam belum dilakukan secara terbuka, tetapi bilangan penganut yang taat dan gigih beribadat kian meningkat, baik lelaki maupun perempuan, dan kebanyakan mereka adalah golongan muda. Selain ahli keluarga yang telah disebutkan tadi, di antara ahli keluarga Rasulullah SAW yang terawal datang kepada Islam ialah sepupu baginda, Ja'far dan Zubair. Seterusnya datang pula para sepupu mereka yang lain, iaitu Abdullah bin Jahsh dan saudaranya Ubaidullah, anak kepada ibu saudara mereka Umaymah, dan Abu Salamah, anak kepada ibu saudara mereka Barrah. Turut datang dua sepupu daripada jalur ibu Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Bani Zuhrah, dan adiknya Umair. Namun tiada seorang pun daripada empat bapa saudara Nabi yang menunjukkan kecenderungan untuk mengikutinya. Abu Talib tidak membantah keislaman kedua-dua puteranya, Ja'far dan Sayyidina Ali, tetapi dirinya sendiri tidak bersedia untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Abbas mengelak, manakala Hamzah tidak memahami. Namun kedua-dua mereka meyakinkan baginda bahawa kasih sayang mereka kepadanya tidak akan pudar. Sedangkan Abu Lahab secara jelas menunjukkan keyakinannya bahawa anak saudaranya telah terpedaya, jikapun bukan seorang penipu. Setelah turun ayat, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, Nabi memanggil Ali dan berkata, Allah telah memerintahkanku agar memberikan peringatan kepada keluargaku, kaum kerabatku, dan tugas ini melangkaui kemampuanku. Meski demikian, siapkanlah makanan, termasuk paha kambing, dan isilah sebuah piala dengan susu, dan kumpulkan Bani Abdul Muttalib, agar dapat ku sampaikan kepada mereka perkara yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan. Ali menyempurnakan segala yang diarahkan, tidak lebih dan tidak kurang, dan sebahagian besar anggota Bani Hashim menghadiri jamuan itu, kira-kira 40 orang semuanya. Ketika mereka berkumpul, kata Ali, Rasulullah menyuruhku menghidangkan makanan yang telah kusiapkan. Kemudian baginda mengambil sepotong daging, menggigitnya, dan kemudian meletakkannya kembali ke dalam dulang sambil berkata, ambillah dengan nama Allah. Para tetamu itu makan secara berganti-ganti, beberapa orang pada satu masa, sehingga tiada seorang pun daripada mereka yang mampu makan lagi. Tetapi aku lihat tiada perubahan pada makanan itu, selain bahawa ia telah disentuh oleh tangan-tangan manusia. Dan demi nyawaku, kalau yang hadir itu cuma seorang jua, tentu dia mampu untuk menghabiskan semua yang telah aku hidangkan di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, berikan mereka minuman. Maka aku pun membawa piala susu, dan masing-masing meneguk isinya hingga puas, meskipun seorang saja sudah cukup untuk mengosongkan piala itu. Namun tak kala Rasulullah hendak berucap kepada mereka, Abu Lahab menyampuk dan berkata, tuan rumah kalian telah mengenakan jampi ke atas kalian. Dan pada saat itu juga mereka beredar sebelum baginda sempat berbicara. Pada hari berikutnya, Nabi SAW mengarahkan Ali melakukan hal yang persis seperti pada hari sebelumnya. Jadi hidangan yang serupa sekali lagi disiapkan, dan semuanya berjalan seperti sebelumnya. Melainkan pada kali ini, Nabi SAW beringat-ingat dan memastikan agar dapat berucap kepada mereka. Wahai Bani Abdul Muttalib, seru baginda, daku tidak mengenal orang Arab lain yang membawakan kepada kaumnya risalah yang lebih mulia daripada yang daku bawa. Daku bawakan kepada kalian perkara yang terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah telah memerintahkanku untuk mengajak kalian kepadanya. Oleh itu, siapakah di antara kalian yang akan membantuku dalam hal ini dan menjadi saudaraku, pewarisku, dan penggantiku? Semua tetamu terdiam. Ja'far dan Zaid boleh saja membuka mulut, tetapi mereka sedar bahawa bukan keislaman mereka yang sedang dipersoalkan,
dan bahawa tujuan perjumpaan ini ialah untuk mengajak orang lain selain daripada mereka sendiri. Tetapi apabila hadirin terus membisu, Ali yang baru berusia 13 tahun terdorong untuk bersuara, "Wahai Rasulullah, aku akan menjadi pembantumu dalam hal ini." Nabi SAW meletakkan tangannya di tengkuk Ali dan berkata, "Ini adalah saudaraku, pewarisku dan penggantiku di kalangan kalian. Dengarlah kata-katanya dan patuhilah dia." Para tetamu berdiri, ketawa dan berkata kepada Abu Talib, "Dia telah mengarahkan engkau untuk mendengar kata-kata anakmu dan patuh kepadanya." Ibu saudara baginda Safiyah sama sekali tidak ragu-ragu untuk mengikuti baginda seperti yang dilakukan anaknya Zubair. Tetapi kelima-lima saudarinya berat hati untuk membuat sebarang keputusan. Masing-masing bersikap seperti arwah. "Aku menunggu untuk melihat apakah yang akan dilakukan oleh saudariku yang lain," katanya. Di sisi lain, ibu saudara baginda melalui perkahwinan Ummul Fadl, isteri kepada Abbas, yang ragu-ragu adalah wanita pertama yang memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Dan tidak lama kemudian dia berjaya membawa 3 saudarinya menyertai Nabi SAW, Maimunah saudari kandungnya dan 2 saudari tirinya Salma dan Asma. Di rumah keluarga Ummul Fadl inilah Ja'far dibesarkan, dan di sanalah juga dia mengenali dan mencintai Asma yang baru saja dikahwininya. Dan Hamzah telah mengahwini saudarinya Salma. Seorang lagi di antara yang terawal menyahut seruan Nabi SAW ialah Ummu Aiman. Baginda pernah berkata mengenainya, "Barang siapa hendak mengahwini wanita ahli syurga, kahwinilah Ummu Aiman." Dan kata-kata ini didengar oleh Zaid yang begitu terkesan dengannya. Ummu Aiman jauh lebih tua daripadanya, tetapi itu tidak menghalangnya untuk menyampaikan hasrat kepada Nabi SAW. Tidak sukar untuk baginda meyakinkan Ummu Aiman untuk bersetuju dengan perkahwinan itu. Dia melahirkan kepada Zaid seorang anak lelaki yang mereka namakan Usamah. Anak ini dibesarkan sebagai cucu Nabi SAW dan baginda sangat sayang kepadanya.